Sri Pengurusi, saya mengambil bahagian dalam perbahasan butiran belanjawan untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar kerana saya sentiasa berpendapat dalam menuju agenda wawasan kemakmuran bersama, Kementerian Pembangunan Luar Bandar seharusnya menjadi kementerian yang utama yang sepatutnya diberi tambahan peruntukan. Namun saya sedar pada hari ini saya dimaklumkan lebih kurang dalam 80% rakyat Malaysia berhijrah duduk di kawasan bandar. Jadi kita mesti memikirkan satu cara untuk menjadikan luar bandar kembali seksi. Maksudnya orang suka tinggal di luar bandar, orang mahu kehidupan yang lebih berkualiti berada di luar bandar. Jadi saya nak menyentuh perkara 030000 pengupayaan ekonomi luar bandar. Dalam perkara yang spesifik 030100 pembangunan usahawan desa, saya melihat sasaran kementerian bertambah tetapi peruntukan berkurangan. Tadi daripada 2.048 juta kepada 1.684 juta. Jadi bagaimanakah kementerian mahu memastikan sasaran mereka dapat dicapai dengan peruntukan yang berkurangan ini? Apakah orang kata program-program yang akan dijalankan di bawah peruntukan ini? 040000 pembangunan modal insan dan pendidikan, di bawah perincian 040200 komuniti desa sebanyak 4.6 juta. Saya melihat dalam outcome Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni salah satunya adalah untuk merapatkan jurang digital. Saya ingin mencadangkan kepada kementerian, kita ni kawasan luar bandar, tanah tak banyak. Jadi pusat komuniti pun kadang-kadang tidak digunakan secara optimum. Jadi apa kata, kita di sekolah-sekolah luar bandar ni tak banyak kemudahan, banyak sekolah yang komputer pun tak ada. Jadi daripada kita nak buat secara berasingan, lebih elok sebenarnya untuk orang kata perkara dalam aspek latihan berkaitan dengan digital ni kita buat dengan kerjasama sekolah. Jadi kita menggalakkan ibu bapa pun rapat dengan sekolah, anak-anak yang tercicir dalam pelajaran pun kita dapat biasakan mereka dengan sekolah. 050000 program khusus, saya melihat di bawah perincian 050500 Rural Basic Infrastructure. Pertamanya saya nak menegurlah, kalau boleh kita pakai bahasa Melayu. Rural Basic Infrastructure ni bukan susah sangat nak translate. Infrastruktur kemudahan asas luar bandar. Itu peruntukan yang naik cukup besar sebanyak RM14.49 juta kepada 35.6 juta. Jadi apakah jenis infrastruktur asas ini? Kerana kita baca juga ada peruntukan lain dalam untuk jalan, kita ada peruntukan lain untuk lampu dan sebagainya. Cuma saya tengok di semua perincian ni tidak ada yang disebut secara khusus tentang perbaikan rumah, sedangkan inilah yang paling banyak yang selalu yang dibuat di setiap tahun. Dan saya juga mengesan dalam peruntukan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sebelum ini juga ada peruntukan untuk pembangunan luar bandar sebanyak 20 juta. Itu di bawah perkara 00121. Jadi apakah perbezaan antara peruntukan ini dan juga peruntukan di bawah Kementerian Pembangunan Hal Ehwal Ekonomi? 03200 skim pembangunan kesejahteraan rakyat. Jadi mungkinlah dalam di bawah skim inilah mungkin diletakkan soal perbaikan rumah. Jadi saya minta pertimbanganlah supaya bantuan untuk perbaikan rumah ni dia tidak rigid, kerana dalam banyak permohonan sebelum ni kita lihat dia mesti salah satu syaratnya dia mesti tergolong di dalam senarai mereka yang berada dalam senarai ikasih. Sedangkan mereka dalam senarai ikasih ni tidak semestinya mereka punya keperluan adalah untuk perbaikan rumah. Ada orang rumah dia dah elok tapi dia perlukan bantuan dalam bentuk lain. Ada orang bentuk lain dia dah elok tetapi rumah mereka sangat daif dan teruk, tetapi mereka tidak dapat berbuat untuk membaiki rumah ni kerana mereka tidak tergolong dalam senarai. Jadi ini perlu disemak semula supaya bantuan yang kita bagi ni tepat kepada sasaran yang hendak diberi. Seterusnya berkaitan dengan MARA 00602 MRSM 27.9 juta. Saya percaya MARA seharusnya bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari saya sebelum ini telah membahaskan tentang keperluan asrama penuh untuk mengambil lebih banyak pelajar-pelajar daripada B40, yang mana pelajar-pelajar ini sudah tentulah kebanyakannya datang daripada luar bandar. Jadi saya fikir MARA lah yang sepatutnya menjuarai, berada di barisan hadapan dalam mendekatkan jurang kaya miskin dalam aspek pendidikan. 00604 IKM dan juga 00611 GAT MARA. Sebelum ini dalam perbahasan dasar saya menyebut banyak projek-projek di negeri Perlis yang tertunda, lewat, tidak siap, terpaksa tukar kontraktor. Antara alasan utama mereka beri ialah kerana tidak cukup pekerja. Saya percaya institut latihan kita ni telah banyak melahirkan pekerja-pekerja separa mahir dan juga mahir. Jadi saya berharap keluaran-keluaran kita daripada institut latihan di bawah MARA ini dapat kita matchmaking ataupun kita padankan dengan keperluan industri. Sayang kita keluarkan banyak kata graduan-graduan yang kita kata tadi separa mahir dan mahir, tetapi mereka ini akhirnya buat kerja lain, sedangkan kita banyak projek kerajaan yang tertangguh, tertunda, lewat dan tidak siap atas faktor kekurangan pekerja. Seterusnya 00614 bangunan perniagaan MARA. Saya pergi ke beberapa lah bangunan MARA. Saya tengok bangunan MARA ni kebanyakannya agak suram. Jadi apakah langkah kementerian? Apakah puncanya? Yang pertama, yang seterusnya apakah langkah kementerian untuk menghidupkan semula kawasan-kawasan ni? Sebab saya tengok MARA ni rantaian ni hebat.
Kalau usahawan ni kita ada latihan, kita ada pendanaan, kita siap sedia tempat. Tetapi mengapakah seolah-olah dia macam work in silo, seolah-olah tidak ada jalinan antara semua perkara ni, menyebabkan pelaburan kita buat bangunan ni bukannya murah. Bangunan ni kita buat dengan harga yang cukup besar, tetapi ia tidak memberi pulangan yang sepadan lah dengan pelaburan kita. Dan lama-lama sebagaimana bangunan-bangunan lain lah, dia punya susut nilai, jadi bangunan ni pun sudah tidak menarik lagi. Akhirnya kita nak keluar duit pula untuk nak maintain dan untuk menyelenggara bangunan ni, tetapi sayang ni kita tidak dapat melahirkan usahawan-usahawan yang hebat yang telah kita latih dan telah kita beri pendanaan dan sebagainya. Seterusnya 01700 bekalan elektrik luar bandar dan juga 02000 bekalan air luar bandar. Saya melihat Semenanjung, pertamanya 01701 Semenanjung untuk bekalan elektrik jauh beza peruntukan berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Saya tengok kata macam Sabah Sarawak ni diberi keutamaan yang hebat. Pertamanya saya ucapkan tahniah, tetapi janganlah menganggap bahawa di Semenanjung ni masalah ini telah selesai. Okey, dan juga berkaitan dengan air, saya harap dapat beri keutamaan. Saya tadi pun semasa perbahasan rakan saya Arau pun menyebut, saya dah sebut 2 kali sebab tu saya tak bangun, tentang masalah non-revenue water di Perlis ni dah 63% paling tinggi di Malaysia. Itu pun dah saya ucapkan terima kasih lah sebab kerajaan tahun lepas saya difahamkan dah memperuntukkan sebanyak 107 juta untuk air saja di Perlis. Tetapi saya berharap masalah ini dapat segera diselesaikan. Jadi bekalan air luar bandar ni keutamaan seharusnya diberikan kepada kawasan-kawasan yang selalu ada masalah, terutama kerana masalah air. Kerana kebanyakan juga bila air ni masalah, dia bukan sahaja soal bekalan tetapi juga soal penyakit lah. Penyakit kalau kita tidak bersediakan air yang bersih yang elok, jadi penyakit pun, jadi kita mengeluarkan, kita jimat kononnya lambatkan pembaikan, tetapi kita meningkatkan kos dari segi aspek kesihatan. Yang terakhirlah 02404 program menunjukkan mega luar bandar. Saya nak tanya apa yang meganya, sekiranya peruntukannya hanya 11.3 juta. Jadi kalau boleh dapat diterangkan oleh kementerian. Sekian, terima kasih Tuan Sri Pengurusi, saya mohon menyokong. Terima kasih.